Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mulakan majlis ilmu kita pada malam ini dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dengan izin limpah dan kurnianya dapat lagi kita sama-sama untuk meneruskan siri kuliah maghrib bagi surah At-Taqwa. Terlebih dahulu terima kasih diucapkan kepada Ketua Pengerusi dan seluruh imam-imam bila-bila dan seluruh ahli jawatan kuasa surah At-Taqwa kerana masih lagi memberi kepercayaan kepada saya untuk meneruskan kita punya kuliah tajwid dan tadabbur Al-Quran ni. Dan terlebih dahulu saya rasanya belum terlambat untuk saya ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada ibu-ibu, ayah-ayah sekalian. Okey. Boleh bagi ibu-ibu, ayah-ayah dah semua ni. Pangkat ayah, pangkat ibu dah belaka. Okey, dan kita masih lagi dalam surah Al-Alaq. Ni kali pertama, surah yang pertama kita tak dapat habiskan dalam satu siri. Memandangkan dia punya ayat tu ceritanya agak menarik dan panjang, yang mana kita pada minggu lepas pada peringkat pertama surah Al-Alaq ni kita dah menceritakan bagaimana proses Al-Quran itu diturunkan secara mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Okey, kemudian yang merupakan surah Al-Alaq 1 ayat 1 hingga ayat 5 ini adalah wahyu yang pertama ataupun ayat-ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, dan kita telah baca sehingga kepada ayat 6, 7, ayat yang ke berapa dah? 1, 2, 3, 8. Okey, malam ni kita sambung kepada ayat yang ke-9. Okey. A'udzu apa dia? Ayat 8. Okey, ayat 8. Terima kasih. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna ila rabbika ruj'a. Okey, dalam ayat 8, inna nun bersabdu wajibul gunnah. Kemudian kalimah ila ada mat asli, ada alif kecil di atas alif maksurah. Ya, yang tak ada titik tu alif maksurah. Atas dia ada alif kecil, mat asli. Okey, kemudian rabbika, huruf ra yang berbaris di atas, ra dibaca dengan tebal. Rabbika. Ar-ruj'a alif lam syamsiyah. Kerana huruf alif lam itu huruf lamnya mati, tapi kita tak ada pada bacaan tetapi ada pada penulisannya. Kita terus sebutkan huruf ra, rabbika ruj'a. Kemudian ra yang berbaris di hadapan, ra berbaris depan itu ar-ruj'a tu, ruj'a, ra dibaca dengan tebal kerana huruf ra berbaris di depan. Baris depan dengan baris atas bacanya tebal. Okey.
Ruja'a, huruf jim yang mati di tengah kalimah adalah qalqalah sughra. Lantunannya semasa dimatikan huruf jim itu adalah lantunan yang sedikit sahaja, tak tekan sangat macam qalqalah kubra, qalqalah sughra. Okey, kemudian a tu ada tanda panjang, tetapi dia kalau sekiranya berhenti ataupun bacaan ketika wakaf cukup sekadar kita hukumkan dia dengan mak asli sahaja, dibaca dengan 2 harakat. Akan tetapi dia akan jadi mak jaiz munfasil sekiranya kita baca dengan sambung, sebab huruf ataupun huruf pada ayat yang seterusnya tu adalah huruf hamzah. Huruf mat yang bertemu dengan huruf hamzah di dalam kalimah yang lain ataupun di dalam 2 kalimah terpanggil mak jaiz. Okey, tapi kalau kita baca satu ayat kita berhenti, ruja'a sama macam ayat yang 2 ayat sebelum ni, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a. Itu adalah kita baca dengan mak asli, panjangnya 2 harakat sahaja. Okey, kalau sekiranya kita baca dengan waqaf. Okey, dan pengertian daripada ayat ni, sesungguhnya kepada Tuhanmu tempat kembali. Ini adalah ayat yang Allah memperingatkan kita tentang tempat kembali kita hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Orang yang yakin akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan dipertanggungjawabkan atas segala sesuatu yang mereka lakukan di dunia ini. Maksudnya Rabbikar Ruj'a sama juga dengan kita baca ketika ada diberi berita tentang kematian ataupun berita tentang sesuatu yang kita rasa satu musibah, kita akan sebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sama, bukannya orang mati saja, selipar hilau dekat surau pun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh okey, inna ila rabbikar ruj'a. Orang yang yakin akan kembali kepada Allah, itulah orang yang akan dipertanggungjawabkan ke atas apa yang dia lakukan di atas dunia. Baik dan buruk itu semuanya dia yang tanggung. Itu maksud kembali kepada Allah. So bila kita nak buat satu pahala, kita akan ingat yang Allah tu maha hidup, Allah tu maha melihat dan Allah maha mendengar. Sama juga kalau kita nak melakukan dosa, itu juga yang kita fikirkan. Sebab tu ada seorang pencuri tidak akan mencuri sekiranya dia beriman. Seorang perompak tidak akan merompak sekiranya dia beriman. Okey. Inna ila rabbikar ruj'a. Okey, seterusnya ayat yang ke-9. Ara'aital ladzi yanha, abdan idza shalla. Okey, kita baca 2 ayat ni sebab dia saling berkaitan. Kita tengok dulu ara'aital ladzi yanha. Ra tu adalah ra yang dibaca tebal. Tallazi alif lam syamsiyah. Okey, sebabnya dia ada sebenarnya huruf dia alif lam zal ya. So dibuang satu huruf lam dan diletakkan huruf ataupun tanda syaddah di atas dia. Maksudnya kita baca tu huruf lam yang kedua. Lam yang pertama tu kita tak baca. Okey, alif lam syamsiyah. Zi ma asli dibaca dengan 2 harakat. Kemudian yanha izhar halki, terang, jelas dan nyata. Maksudnya kita matikan huruf nun dan teruskan sebut huruf yang seterusnya. Yanha, tanpa dengung. Okey. Dan ha itu adalah mat asli. Okey, maksudnya bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Apa ara'aital ladzi yanha? Yanha tu maksudnya melarang ataupun menyekat ataupun penghalang dan sebagainya lah.
ara'aital ladzi yanha, bagaimana pendapatmu tentang orang yang menghalang? Halang apa? Abdan iza shalla, seorang hamba ketika menunaikan solat. Okey, dalam ayat ini dan ayat-ayat yang seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala menekankan kepada kita tentang perihal Abu Jahal. Kisah di mana Abu Jahal bersekongkol dengan kawan baik dia Abu Lahab, dan dia ni buat segala sesuatu yang boleh menyakitkan hati Nabi. Asalkan benda tu boleh menyakitkan Muhammad, dia akan buat. Dan perbezaan watak di antara Abu Jahal dan Abu Lahab ni, Abu Jahal ni dia seorang yang berani. Dia jahat dan berani. Kalau Abu Lahab pula, dia jahat. Dia tak sokong Nabi. Tapi dia pengecut sikit, dia tikus sikit. Dia makan dalam senyap, orang kata pukul curi-curi. Kalau Abu Jahal ni, dia berani sikit. Okey? Yanha, penghalang di sini adalah penghalang Nabi daripada solat di Kaabah. Orang yang dimaksudkan di sini ialah Abu Jahal. Okey, dia Abu Jahal ni dia tak takut untuk nak menghalang apa-apa kegiatan Nabi di peringkat awal dakwah tu, disebabkan oleh kedudukan dia yang sangat terhormat pada masa tu di kalangan orang-orang yang berpengaruh semasa zaman tu, dan disebabkan pengaruh dia itulah yang membuatkan dia ni tak takut untuk buat segala apa pun. Dialah yang bersekongkol dengan Abu Lahab and the gang untuk waktu Muhammad sujud, dia arahkan seseorang untuk ambil jalan perut unta tu, orang panggil perut jalan tu, yang berorak-orak tu. Waktu Muhammad sujud, kau pergi letakkan di atas batang leher dia ni. Okey. Dan Abu Jahal ni juga adalah seorang yang tidak percaya akan kehidupan semula selepas mati. Maksudnya dia tak percaya ya, bila hidup ni satu hari nanti akan ada kehidupan yang lain dan ada pembalasan terhadap apa yang kita buat di atas dunia. Kalau menurut Abu Jahal ni, dia kata kita ni hidup sekali je, enjoy. Dah mati-matilah, tak ada dah kehidupan yang lain. Okey, sebab dia ni di antara orang yang kata hati dia sebenarnya terpikat kepada ayat-ayat Al-Quran. Dia ada pergi curi dengar orang baca ayat-ayat Al-Quran, tapi oleh kerana sifat ego dia yang tinggi menyebabkan dia ni tak boleh nak rendahkan ego dia dan menerima apa yang Nabi Muhammad bawa. Okey, sehingga kan Abu Jahal ni dia dibunuh dalam peperangan Badar oleh Abdullah bin Mas'ud. Nak kata egonya dia ni, setelah bertempur dengan Abdullah bin Mas'ud tu, dia hampir kalah. Dia pesan dekat Abdullah bin Mas'ud, kalau kau nak bunuh aku, kau tikamlah di bahagian leher aku, tapi atas sikit. Dia nak katanya, bila dia yang leher yang paling atas, maksudnya dia orang yang paling tinggi dibunuh di bahagian leher. Sifat ego dia tu nak mati pun ada lagi. Maksudnya kalau orang lain pakat bawah lagi ke, dia pesan dekat Abdullah bin Mas'ud, tikam aku di tempat yang paling atas, supaya tak ada lagi orang lain yang mati lebih hebat daripada aku. Itu perangai Abu Jahal. Okey, dia tak nak orang lain yang lebih tinggi daripada dia. Okey, abdan iza shalla, abdan, huruf ba itu adalah qalqalah sughra, huruf qalqalah yang berada di tengah kalimah. Dan idza, tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Sekali lagi kita jumpa tentang izhar halqi, baca dengan jelas, nyata dan terang. Nyatakan kematian nun, abdan i. Kita bunyikan huruf nun mati, kemudian terus sebut hamzah yang berbaris di bawah, abdan idza. Okey, huruf perkataan zal alif adalah ma asli, dan shalla, okey, shalla tu pun dibaca dengan ma asli ketika waqaf, cukup sekadar 2 harakat sahaja. Okey,
Ayat tadi dia kata, apa pendapat kamu tentang orang yang menghalang apa? Abdan iza salla. Hamba di sini bermaksud seorang hamba ketika menunaikan solat. Okey, perkataan abdan itu ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah Abu Jahal menghalang Rasulullah daripada sembahyang. Okey, seterusnya, ara'aita in kana 'alal huda au amara bit taqwa. Okey. Ara'aita in, ara macam tadi, ra tu berbaris di atas, ra yang dibaca tebal, inka. Okey, inka ikfa hakiki, nun mati, nun sakinah yang bertemu dengan huruf kaf, ikfa hakiki. Dibacaannya dengung dengan kadar 2 harakat dengan cara memasukkan huruf kaf semasa kita dengung. Inka. Kalau dengan nun dia jadi wajibul gunnah. Inka dengung juga. Dia tak jadi ikfa hakiki. Masa kita dengung in tu, kita masukkan. Dia macam seolah-olah lepas ni kita dah ready untuk sebut huruf kaf. Inka, sekadar 2 harakat. Kana, ka tu adalah ma asli 2 harakat. Alal huda, alif lam, ada alif lam kat situ, alif lam qamariyah, huruf alif lam dan lam itu disebut dalam bacaan. Huda, okey, sama juga ma asli ketika waqaf dan mak jaiz ketika bacaan sambung. Ara'aita in kana 'alal huda au amara bit taqwa. Kalau kita nak sambung, kita baca panjang sikit, 4 ataupun 5 harakat. Kalau berhenti, 2 sahaja. Okey, kemudian au amara bit taqwa. Ra tu ra, amara tu ra yang dibaca tebal. Kemudian ada bit taqwa, alif lam syamsiyah, lam yang tidak disebut dalam bacaan. Kemudian huruf qaf, taqwa, qalqalah sughra, dan sekali lagi wa tu adalah ma asli ketika kita baca dengan waqaf, ketika memberhentikan bacaan. Okey, kita tengok terjemahan dia. Ara'aita in kana 'alal huda. Apakah pendapatmu jika orang itu di atas jalan kebenaran? Maksudnya kat sini, apakah pendapat kita tentang kalaulah Abu Jahal tu dia terima, dia suka dengan cara dia suka dengar orang baca Al-Quran tadi, dan dia rendahkan sikit ego dia, apa yang akan jadi kepada dia? Okay, kalaulah Abu Jahal itu diberi hidayah, Abu Jahal juga mempunyai potensi yang tinggi oleh kerana dia adalah pembesar di kota Mekah. Sudah pasti pengikut-pengikutnya juga memeluk Islam. Dan sekiranya Abu Jahal tu diberi, dia sama dengan Sayyidina Umar lah. Sayyidina Umar pun dalam keadaan yang tidak suka orang baca. Kalau kita baca sirah adik perempuan dia baca Al-Quran pun dia bagi penampar. Tak tahulah tawar ke manis ke penampar tu kan. Tapi dia bagi. Dia penampar orang adik dia tu. Tapi kalau nak kata keras hati, keras lagi Umar. Keras lagi Sayyidina Umar. Sebab Abu Jahal ni hati dia macam lembut, sebab dia yang pergi dengar, curi-curi dengar orang baca Al-Quran. Tapi kalau Sayyidina Umar dengar orang baca Quran depan dia pun dia tampar. Okey, dan kalaulah Abu Jahal ini diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah pastilah dia ni antara orang-orang yang boleh menggerakkan Islam pada masa tu. Okey, tapi tengok perkataan al-huda. Al-huda dekat sini membawa maksud hidayah itu ataupun petunjuk itu, maksudnya huda tu maksudnya orang itu kena berubah sendiri.
bukannya kata atas paksaan ataupun daripada orang lain. Samalah kita yang boleh mengubah nasib kita sendiri, dan nasib kita itu tidak akan berubah kalau kita tidak mengubahnya. Itu maksud al-huda. Okey, dia kena, Abu Jahal tu sepatutnya dia ada keinginan sendiri untuk berubah, tetapi dia tidak berlaku kepada Abu Jahal kerana sifat ego dia tu. Okey. Okey, al-huda. Orang itu kena berubah dengan sendiri tanpa bantuan ataupun paksaan daripada orang lain. Sama juga dengan kita, hidayah ni kan. Hidayah kita ni, kalau Allah nak bagi hidayah tu sekejap je, tapi kita ada kena usaha daripada kita sendiri macam mana kita nak ubah diri kita daripada sudut ibadahnya, daripada sudut apa-apalah perangai, habit yang tidak baik dan sebagainya. Orang kata kalau sampai umur 40 tak berubah macam tu, macam tu je lah orang kata. Tapi kalau kita nak berubah, sekelip mata pun boleh berubah. Okey, au amara bit taqwa, atau dia yang menyuruh orang lain untuk bertakwa kepada Allah. Kat sini dalam tafsir tu dia kata, jika Abu Jahal masuk Islam dan mengajak orang lain ke jalan Allah, sudah pasti dia akan jadi orang yang hebat. Okey, ni kalau maksudnya dia tidak terjadi kepada Abu Jahal. Okey, ayat yang seterusnya, ara'aita in kazzaba wa tawalla. Okey, ara, ra sekali lagi, ra baris atas, ra dibaca dengan tebal, in kazzaba, in kazzaba. In kazzaba, ikfa hakiki, dengung dengan cara masukkan huruf kaf. Huruf zal, sama juga kita sebut huruf zal. Zal, za, zo. Dia lain. Zal ni macam kita, macam apa tu, lidah sentuh gigi depan. Za, za, zo. Zal, zai, zo. Dia lain. Allazi kazzaba, idza, okey, kazzaba wa tawalla. Okey, wa tawalla, la tu ma asli ketika waqaf. Okey, dalam nota tu saya tulis semua ma asli lah, sebab kita baca satu ayat. Okey, kalau dalam amalan seharian kena ingatlah, kalau kita ni nafasnya panjang, kita boleh apa, saya setakat panjang-panjang ni okey je kan, nak sambung-sambung tak ada masalah pun, tapi afdalnya baca satu ayat lah. Kalau tak nak pun tak apa, nak sambung semua pun boleh. Kalau dia panjang sangat nafas, Al-Fatihah boleh satu nafas ke, pengamal perubatan pengamal perubatan yang hafaz yang baca satu ayat. Sekarang ni benda tu pun dah tak, orang kata baca Al-Fatihah ni lagilah baik kita baca satu ayat sebanyak 7 ayat daripada kita duk sambung-sambung. Kadang-kadang tempat sambung kita tu tak kena. Ayat yang mana, ayat yang Allah suruh, ayat tentang puji Allah, dalam Al-Fatihah tu, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Sampai situ boleh sambung, sebab semuanya ayat tu tentang pujian kepada Allah. Bukannya salah ataupun membatalkan kalau kita sambung maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak salah pun, tak batal pun solat. Cuma dalam kaedah kita sambung tu daripada sudut tafsirannya macam lain lah, berubahlah sikit, sebab dia tak masuk dalam konsep puji iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu dah kita iyyaka na'budu, hanya engkau yang kami sembah dan hanya engkau yang kami mohon pertolongan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tu dah masuk fasa lain. Yang fasa 3 ayat ataupun 4 ayat yang pertama tu adalah
fasa pujian kepada Allah. Yang tu boleh sambung. Tak apalah, nak sambung macam mana pun mengikut pada kesesuaian. Cuma itu yang diberitahu oleh saya belajar dengan Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, waktu di universiti dulu. Dia kata kita nak amalkan ni, nak sambung, nak mana yang tak sambung ni, kena ikut situasi. Maksudnya kena faham juga ayat tu, bukan sekadar baca saja. Okey. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Okey, alam ya'lam, mim mati bertemu dengan huruf ya. Alam ya'lam, izhar syafawi. Huruf mim yang bertemu dengan semua huruf kecuali huruf ba dan huruf mim, bacaan dia tidak dengung. Nak kenal dia dengan cara huruf mim itu ada tanda mati. Kemudian kita pergi kepada mim yang kedua yang bertemu dengan huruf ba. Okey, perbezaan dia, mim yang pertama ada tanda mati, mim yang kedua tak ada tanda mati, dan dia jumpa selepas huruf mim itu dia jumpa dengan huruf ba. Yang ni kena dengung. Ya, sebab dia jadi ikfa syafawi. Alam ya'lam bi anna Allah. Yang ni tutup mulut, ya'lam bi an. Okey, tutup mulut selama dua harakat lebih kurang, kemudian baru sebut huruf ba. Okey? Beza antara dua tu. Sebab tu dalam pertemuan yang lepas kita kata cukup sekadar kita faham konsep untuk kita baca Al-Quran dengan bertajwid. Mim mati ada tanda mati tak dengung. Mim mati ada tanda mati tak dengung. Mim yang mati tak ada tanda mati dengung. Okey. Kemudian bi annallah itu anna tu nun itu adalah wajibul gunnah, didengung juga huruf nun selama dengan kadar dua harakat. Bi annallah lafzul jalalah, annallah tu lafzul jalalah, kalimah Allah yang dibaca dengan tebal. Bi annallah. Kita tak baca dengan bi annallah, sebab kalimah Allah, sebelum kalimah Allah itu ada huruf yang berbaris di atas, dibaca dengan tebal. Bi annallaha yara. Okey, yara itu adalah ma asli ketika dibaca dengan ma asli. Dia ma asli lah, dia bukan ma jaiz macam tadi. Okey, dia ma asli sahaja, dibaca dengan dua harakat. Okey, maksud dia alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia mengetahui bahawa sesungguhnya Allah melihat perbuatannya? Okey. Dalam ayat ni Allah memperkatakan tentang kebodohan sifat Abu Jahal itu dan mereka yang bersifat seperti dia. Dia ganggu, dia halang Nabi daripada melakukan ibadat, dia halang semua orang-orang Islam, orang yang pertama mengikut Islam ataupun sekumpulan kecil yang memeluk Islam pada awal dakwah Rasulullah tu. Dia halang benda tu dia ingatkan dialah orang yang paling berkuasa, dia ingatlah dia hanya mengganggu Nabi Muhammad sahaja, tetapi dia lupa yang bahawasanya Allah itu sedang memerhatikan setiap perbuatannya itu. Sebab tu Allah tanya dalam ni, alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia tahu sesungguhnya Allah itu melihat akan perbuatan Abu Jahal itu. Okey. Ayat yang seterusnya, kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Okey. Kalla lam alif
Alif itu adalah huruf mat, mat asli. Kemudian la illam. Okey, la illam, kalau dalam teori tadi tu huruf nun yang tak ada tanda mati ni, kalau tak dengung dia pada idgham bila gunnah sahaja. Dia jumpa huruf lam, huruf ra, dia tak ada tanda mati juga, tapi kita tak baca dengan dengung. Okey, la illam. Kemudian lam yantahi, lam ya. Mim mati bertemu dengan huruf ya, izhar syafawi. Kemudian nun mati ataupun nun sakinah bertemu dengan huruf ta, yantahi. Okey, itu adalah ikhfa hakiki, dibaca dengung dengan kadar 2 harakat. Lanasfa'am bi, lanasfa'am bi. Okey, fa'am bi tu dia iklab, dia tanwin yang bertemu dengan huruf ba. Kan tanwin ni dia ada, kita tulis dulu tanwin selari, tanwin tidak selari, kemudian tanwin yang baris atas sebelah dia ada mim, baris bawah sebelah dia ada huruf mim kecil, baris depan sebelah dia ada huruf mim kecil, itu juga adalah tanwin. So kat sini tanwin iklab tu, tanwin bertemu dengan huruf ba, tutup mulut, dengung 2 harakat, kemudian sebut huruf ba. Lanasfa'am bin nasiyah. Okey, binna tu, okey, sekali lagi kita jumpa dengan binna. An-nasiyah tu adalah wajibul gunnah. Okey, kemudian siyah, huruf siyah tu ta marbutah itu kita berhentikan dengan huruf ha. Okey. Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Ketahuilah sesungguhnya jika dia tidak berhenti, lam yantahi, sekiranya jika dia tidak berhenti, dia tu Abu Jahal, lanasfa'am bin nasiyah, nescaya kami akan tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Okey, dalam ayat ni Allah memberi ancaman kepada Abu Jahal, iaitu Abu Jahal seorang manusia yang sering menghalang Nabi untuk berbuat sesuatu di kota Mekah. Dalam ayat ini Allah hendak memberi semangat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan takut kepada amaran Abu Jahal. Maksudnya, kalau kau buat ni, aku akan buat ni. Kalau kau buat ni, aku akan buat ni. Amaran daripada Abu Jahal tu terhadap orang yang sekumpulan kecil yang memeluk Islam tu sangat banyak pada masa tu. Jadi Allah turunkan ayat ni untuk balas balik bagi amaran kepada Abu Jahal. An-nasiyah ni maksudnya ubun-ubun. Ubun-ubun ni dekat ni lah kan. Kita kerah dah, tak ada dah ubun-ubun. Tapi bahagian depan di kepala. So, tak kisah orang Arab ke ataupun orang kita sekarang ni pun, tempat kita pun masih lagi kalau atas kepala ni seolah-olah seolah-olah kita kata ianya adalah mahkota. So kalau orang tepuk tampar tempat lain tak apa, tapi kalau tepuk kepala, kau pahal main kepala, kita kata terus marah. So sama juga dengan orang Arab ni. So, bila Allah bagi amaran dekat dia, kalau kau buat lagi, nescaya kau akan ditarik ubun-ubun oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dimasukkan ke dalam neraka. Okey, seterusnya, nasiyatin kadhibatin khati'ah. Okey, nasiyatin ka, na ma asli, siyatin ka ikfa hakiki, kadhibatin, ka tu adalah ma asli panjang 2 harakat, zibatin kha, tanwin yang bertemu dengan huruf kha, yang ni tidak dengung, izhar halki. Ya, nasiyatin kazibatin, dua-dua tanwin yang berbaris bawah,
tanwin baris bawah, tetapi nasiyatin tu bila tanwin bertemu dengan huruf kaf, tanwin dia tidak selari. Panjang pendek dia tidak selari antara dua-dua baris tu. Okey, nasiyatin ka, tanwin tidak selari. Kazibatin kha, tin yang kedua tu tanwin dia selari. Bila tanwin selari, bacaan yang tidak dengung. Khati'ah, ma asli, ti'ah, huruf ta marbutah yang apabila berhenti dibaca dengan huruf ha. Okey, nasiyatin. Sekali lagi ulangan perkataan ubun-ubun. Kazibatin, orang yang mendustakan. Khati'ah, lagi penderhaka. Okey, nasiyatin, kazibatin, khati'ah. Kazibah, yang didustakan, apa dia dalam ni? Adalah ayat-ayat Al-Quran. Abu Jahal tu dia dustakan ayat Al-Quran. Dia suka dengar, dia faham Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Dia orang Arab, mestilah dia faham setiap tutur kata, setiap bait dalam Al-Quran tu dia faham, tapi dia dustakan. Okey, dan khati'ah, derhaka, disebabkan sifat ego Abu Jahal tadi, dia tidak menerima dan lagi dia ni seorang yang khati'ah, dia jadi penderhaka pula. Okey, seterusnya falyad'una dia. Okey, falyad'una. Okey, lam tu adalah izhar mutlak, lam yang mati di tengah kalimah falyad. Kalau kita baca falyad, dia jadi li. Kata falyad jadi qalqalah. Sebab dia izhar mutlak ni kita kena nyatakan betul-betul kematian lam. Falyad. Okey, sebab dia bukan huruf qalqalah ataupun dia bukan huruf yang berbaris, dia mati. Okey, yad, qalqalah, sughra, huruf qalqalah yang berada di tengah kalimah. Na, ma asli, bacaan panjang dua harakat. Dia, wakaf dengan ha lah sebab dia huruf ha. Okey, falyad'una dia, maka biarlah dia memanggil golongannya untuk mendorongnya. Maksudnya Allah cabar Abu Jahal, panggillah siapa sahaja yang boleh membantumu untuk melawan Muhammad. Tapi Allah kata balik, sanad'u zabaniyah. Okey, sanad'u zabaniyah, dal qalqalah sughra, kemudian az-zabaniyah, alif lam syamsiyah, ba ma asli, dan niyah tu diwakafkan dengan huruf ha. Okey, maksud dia kelak kami memanggil malaikat zabaniyah. Allah kata panggillah siapa-siapa sahaja yang hebat-hebat yang boleh bantu engkau untuk menghalang Muhammad, nescaya kami akan bagi balik dengan malaikat zabaniyah yang penjaga. Allah nak bagi tahu, panggillah, dia nak cabar Abu Jahal ni, panggillah sesiapa sahaja yang kamu boleh panggil, tetapi Allah kalau dia nak, boleh je dia mengarahkan malaikat membantu Nabi Muhammad. Agak-agak malaikat dengan orang yang boleh bantu Abu Jahal tu, siapa lagi hebat? Mestilah golongan daripada malaikat. Begitulah dalam peristiwa perang Badar, di mana 313 orang nak lawan dengan 1000 orang. Nabi sampai minta doa, ya Allah, kalau kau tak tolong kali ini je lah umat Islam yang ada. Kalau kau tak tolong, kau tak bagi bantuan pada kali ini, maka makin sikit lah orang-orang kekuatan, orang-orang Islam yang ada pada aku. Kemudian dalam sejarah perang Badar tu, kalau kita baca hadisnya, ada sahabat yang tengok macam seolah-olah pedang tu bergerak sendiri, bunuh pihak lawan yang 1000 orang tu. Itu antara bantuan-bantuan malaikat yang Allah utuskan untuk bantu perjuangan Nabi Muhammad.
Tadi kita sebut yang Abu Jahal seorang yang berani dan dia turut serta dalam perang Badar, dibunuh oleh Abdullah bin Mas'ud. Tapi kalau Abu Lahab pula, dia berani je. Tak apa, kau nak pergi, berapa kekuatan tentera yang kau nak, aku boleh support. Dia support tapi dia tak pergi. Dia duduk kat Mekah. Orang lain yang pergi. Abu Jahal pun terbunuh dalam perang Badar. Kalau Abu Lahab ni, dia berani ikut belakangnya. Aku support. Berapa nak? Berapa belanja? Berapa makanan yang nak? Berapa perempuan yang nak iringi untuk hiburkan tentera-tentera kita, aku boleh supply semua. Itu perangai Abu Lahab. Sehingga pada zaman nak pergi kepada perang Uhud, dia turut serta. Itu pun selepas daripada kabilah-kabilah lain ni hantar satu produk wangian untuk dia, satu kayu yang bila kita bakar dia ada keluarkan bau, dan bau itu kalau zaman Arab pada masa tu dia sinonim dengan orang perempuan. Bila bagi dekat Abu Lahab kata dia orang ni nak cabar aku. Dalam perasaan takut dia pun pergi jugalah peperangan yang seterusnya, itu perang Uhud. Itu beza Abu Jahal dan Abu Lahab. Okey, Allah kata carilah siapa-siapa yang kamu nak untuk menolong kamu, untuk halang daripada Muhammad. Kalau aku nak, aku pun boleh hantar para malaikat aku, memanggil para malaikat untuk menolong Muhammad. Okey, ayat yang terakhir, kalla la tuti'hu wasjud wa qatarib. Kalla la tuti'hu wasjud wa qatarib. Okey, kalla, jangan sekali-kali, la, janganlah kamu, sebelum tu. Okey, kalla ma asli, la yang kedua ma asli juga, tuti'hu wasjud qalqalah sughra wa qalqalah kubra wa tarib. Ra tu baris bawah, ra nipis, wa tarib. Ba tu adalah qalqalah kubra, sebab qalqalah berada di akhir kalimah. Okey, wasjud, wasjud tu huruf sin mati, musyammas, kena wasjud wa qtarib. Okey, jangan sekali-kali, maksudnya Allah pesan kepada Nabi jangan takut, jangan sekali-kala ni jangan takut kepada ancaman daripada Abu Jahal. Jangan sekali-kali kamu patuh kepadanya, la tuti'hu. Kemudian ada nafi, la tuti'hu, jangan ikut. Kemudian ada suruhan lepas ayat tu, wasjud waqtarib, dan sujudlah, waqtarib, dan dekatlah diri kamu kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, larangan ni, kalla tu larangan kepada Nabi, tapi ditujukan kepada kita, sebab Nabi macam-macam mana pun dia tak akan akur dengan apa, dia tak akan takut dengan ancaman ataupun apa yang Abu Jahal katakan. Cuma kita sekarang ni memanglah Abu Jahal dah tak ada, Nabi pun dah tak ada. Kadang-kadang ada juga yang bersifat dengan sifat Abu Jahal ni. Kalau dia bagi contoh, dia macam ni, kalau orang yang ikut perangai Abu Jahal ni, kita sebagai ibu bapa, kadang-kadang dunia sekarang nak cari kerja susah. Lepas tu ada satu company, dia kata kalau kamu nak kerja kat sini boleh, tapi tak boleh tutup aurat. Anak pun balik cerita kat kita, anak perempuan lah ni, kena free hair ya, kalau kerja kat sana tak boleh pakai tudung. Anak balik bagi tahu kita, kemudian kita pun cakap, tak apalah, kerjalah dulu, tak apa, awal-awal ni free hair pun tak apa, nanti dapat kerja lain, cari tempat kerja yang elok sikit, ataupun dah pencen nanti kau taubatlah. Itu cucukkan ataupun ajaran Abu Jahal tu melekat pada ayah dia, yang si anak ni pun ikut je. Ini apa tu pedoman yang kita boleh ambil daripada surah ni. Kalla,
la tuti'hu. Jangan sekali-kali kamu mengikutinya. Mengikut perangai Abu Jahal yang masa dulu ni lah. Sampai sekarang pun masih ada. Okey. Kemudian wasjud. Wasjud artinya sujud, tapi bermaksud juga dalam erti kata yang besarnya, wasjud ni maksudnya solat. Okey. Waqtarib. Waqtarib, sedekat-dekat hamba. Dia kata sedekat-dekat hamba ni bila dia sujud, itulah saat yang paling dekat dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kalau macam kita sekarang ni terbalik, sujud cepat-cepat. Tapi lepas bagi salam kita doa lama-lama. Sebenarnya dalam sujud itulah yang kita kena lama. Baca doa bukan kata tak boleh, ustaz kata baca doa tak boleh pula. Tak. Dia paling yang terbaik, saat yang paling terbaik untuk kita minta doa adalah ketika sujud. Tapi dia tengok pula konteks apa. Ketika solat seorang diri, maksudnya bangun solat malam, ataupun kita di luar kita solat jemaah. Kalau dalam jemaah, janganlah pula mentang-mentang kita jadi imam, dalam sujud ni aku nak baca sampai 5 minit doa. Dia nak berdoa, dia imam ni, makmum belakang dah imam ni bila nak bangun kan. Okay? Kita tengoklah keadaan masa tu. Bila kita dalam keadaan yang kita solat jemaah, ikut huruf je. Kalau kita baca 3 kali Subhana Rabbiyal A'la tu, baca 3 kali lah. Itu pun dah memenuhi tempoh tamakninah. Okey lah. Okay, cuma bila kita seorang, kita solat seorang, kita solat sunat ke, kita bangun sepanjang solat malam ke, bolehlah masa sujud tu kita panjangkan. Sebab Allah kata saat paling hampir antara aku dengan hamba aku adalah saat ketika sujud. Cuma jangan salah faham buat masa solat berjemaah. Kita jadi makmum pun sama. Imam dah bangun, kita kata sujud apa imam ni, pandai dia pula pada imam. Sujud apa imam ni cepat sangat, orang baca doa lama-lama. Imam dah bangun, dah baca surah apa semua, dia duk sujud lagi. Tu tak kena lah tu. Salah faham tentang ilmu. Okey. Dan bila kita sering sujud ataupun sering solat, kita akan dekat dengan Allah dan kita akan menjadi kuat. Bila kita solat, kita akan jadi kuat. Bila kita kuat, datanglah seberat mana ujian pun, pasti kita akan dapat tempuhinya. Sebab segala sesuatu itu datangnya daripada Allah dan kita juga akan kembali kepada Allah. La tahzan innallaha ma'ana. Ayat yang famous kan, ada tajuk buku, ayat yang Nabi bagi kepada, Nabi beritahu kepada Sayyidina Abu Bakar semasa Sayyidina Abu Bakar dan Nabi di dalam Gua Sur sedang menyorok daripada dikejar oleh musyrikin Quraisy masa mula-mula nak berlaku peristiwa Quraisy. Tutup lubang. Kemudian lubang yang terakhir tak ada kain dah untuk tutup dengan tumit kaki. Kena sengat dengan binatang berbisa, air mata Abu Bakar jatuh ke atas muka Nabi. Nabi tanya, kenapa wahai Abu Bakar? Dia takut, Abu Bakar takut, dia berkata, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih, jangan kamu kecewa, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Okey? Okey, antara intipati surah ni macam itulah. Okey, dia bermula dengan ayat penurunan pertama ayat Al-Quran yang kita baca dalam solat dan dihabiskan juga dengan perkataan wasjud waqtarib. Mula dengan Iqra, habis dengan wasjud waqtarib. Okey, selesai sedikit sebanyak ataupun secara ringkas berkaitan dengan surah Al-Alaq. InsyaAllah pertemuan akan datang kita akan tengok surah At-Tin. Okey, ada soalan ke? Ya, tak ada. Okey, saya sejujurnya mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata ataupun salah penyampaian saya ni, dan
Semoga ini semua memberi manfaat kepada kita semua dalam aspek pembacaan Al-Quran, dalam aspek kefahaman Al-Quran dan dalam aspek kehidupan seharian. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجة يا رب العالمين إن شاء الله.